KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K, pengacara anda untuk episod Bina Upaya Guru pada hari ini. Terima kasih kerana menonton satu lagi episod. Kita nak bincangkan topik yang menarik dan di program inilah kita nak lihat kemenjadian guru, laluan kerjaya guru-guru, dan ianya tidak tertakluk kepada guru-guru yang mengajar di bilik darjah sahaja, tetapi kita juga melihat kepada mereka yang berkhidmat sebagai pensyarah maupun yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Baiklah, bercakap mengenai topik kita hari ini, saya nak terus pergi kepada penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya telah pun wujud setelah sekian lama. Kalau tak silap saya, sekitar tahun 2011. Mungkin ramai yang masih tidak mengambil tahu tentang pentaksiran, tapi zaman sekarang ni saya fikir ramai yang sudah mengambil tahu betapa pentingnya pentaksiran bilik darjah ini dijalankan. Baiklah, untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita bersama-sama dengan tetamu jemputan. Saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Rahimah binti Adam yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Dr. Rahimah. Terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami. Baiklah, seperti yang saya sebutkan tadi, sekiranya tidak salah informasi saya, pentaksiran ini telah wujud dari tahun 2011 lagi. Mungkin dahulunya disebutkan sebagai nama yang lain, sekarang ni wujud pula nama pentaksiran bilik darjah. Jadi kita nak pergi terus kepada soalan pertama, boleh Doktor? Boleh, insyaAllah. Baiklah, kita nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pentaksiran pendidikan. Baik Nisa, kalau kita lihat pentaksiran pendidikan itu sendiri, dia merupakan satu pentaksiran, dia merupakan satu proses untuk kita mengumpul maklumat. Baik. Okey, maklumat tentang apa? Tentang apa yang murid kita tahu, tentang apa yang murid kita boleh buat, dan juga tentang apa yang murid kita boleh amalkan. Sebelum kita membuat sesuatu penghakiman tentang prestasi ataupun penguasaan anak murid tersebut. Baiklah, saya pasti proses ini dilaksanakan oleh guru-guru di bilik darjah yang sentiasa berhadapan dengan murid setiap masa. Tetapi bagaimana sebenarnya guru-guru ini menjalankan proses mentaksir murid-murid di sekolah? Baik Nisa, sebenarnya pentaksiran ini boleh dilaksanakan secara formal dan juga sehinggalah kepada yang tidak formal. Ini merupakan satu kontinum lah, formal dan tidak formal. So formal dan berstruktur tu yang seperti biasalah yang kita buat, seperti macam ada ujian bulanan, ujian akhir dan sebagainya kan. Dan sekarang ni kita ada ujian akhir sesi akademik. Itu formal dan juga berstruktur. Tetapi dalam kontinum itu kita boleh berganjak kepada yang kurang formal sehinggalah kepada yang tidak formal, sehinggalah yang tidak berstruktur. Seperti kalau misalnya kita berbual begini kan, kalau ada guru dengan anak murid dia berbual secara santai dan sebagainya, pada ketika itu sebenarnya guru boleh membuat pentaksiran. Jadi maknanya ini tak semestinya berada di dalam bilik darjah sahajalah. Baiklah, seperti yang doktor sebutkan, ianya tidak semestinya berlaku di dalam bilik darjah sahaja. Jadi adakah murid turut ditaksir, pentaksiran itu berlaku di luar bilik darjah, dan bagaimana pentaksiran di luar bilik darjah itu berlaku? Seperti yang saya sebutkan baru tadi kan, bahawa kalau kita nak mentaksir itu daripada formal sehingga kepada tidak formal. So bila berlaku yang secara formal tu yang berada dalam bilik darjah lah. Tapi kalau misalnya kita yang tidak formal dan juga tidak berstruktur tadi tu, jadi ia boleh berlaku di mana-mana saja. Contohnya katakanlah seorang murid ni dalam kelas dia mungkin kurang bercakap, pendiam kan, ada setengah orang dia tak suka bercakap kan. Tapi kalau cikgu yang mengajar bahasa, dia nak lihat juga murid tu sama ada murid tu boleh ada kemahiran bertutur dan sebagainya. Jadinya kalau misalnya kita dalam kelas dia tak bercakap, di luar kelas cikgu ternampak anak murid ini bercakap dengan kawan dia. Aktif pula berbual. Mungkin banyak dia punya idea dan sebagainya. Jadi pada ketika itu sebenarnya daripada yang tidak formal tadi tu, cikgu memerhati dan juga boleh membuat pentaksiran.
Baiklah, adakah pentaksiran di luar bilik darjah ini boleh dinilai contohnya lah murid itu di dalam kelas pendiam. Cikgu minta Ali minta bacakan karangan peringkat pertama, takut, tak nak, suara macam tak keluar. Tapi bila di luar murid tersebut aktif dengan aktiviti-aktiviti luar, adakah itu juga ditaksir kepada terhadap murid tersebut? Bergantung kepada keperluan pentaksiran tadi. Sebab setiap pentaksiran dilaksanakan mesti ada tujuan dia. Kalau tadi tujuan tadi tu cikgu nak mentaksir Ali bercakap, bertutur tu, bolehlah dia lihat di mana Ali bertutur dengan kawan dia di luar. Tapi kalau cikgu nak lihat kemahiran Ali membaca dengan kefahaman, pada ketika itu mungkin Ali kenalah membaca secara dengan suara yang boleh keluar dan juga dengan kefahaman bila ada soalan yang boleh dijawab. So dia bergantung kepada tujuan sesuatu pentaksiran itu dilaksanakan. Baik, nampaknya doktor pentaksiran ini sebenarnya pentaksiran yang berlaku secara berterusan. Maknanya daripada hari pertama murid menjejakkan kaki ke sekolah hingga ke akhir tahun sebelum tamat sekolah itu, pentaksiran itu berjalan setiap masa. Baiklah, kita akan berbicara dengan lebih lanjut tentang pentaksiran bilik darjah. Topik kita hari ini penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah. Ada lagi tak penonton Didik TV yang sebenarnya tidak memahami apa itu pentaksiran bilik darjah, tetapi kita akan bincangkan mengenai pentaksiran bilik darjah secara spesifik selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana doktor, kita nak rehat dahulu, boleh doktor ya? Boleh, insya-Allah. Baik, kita jumpa selepas ini di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Sedang kita bincangkan topik kita pada hari ini, penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah. Doktor tidak nafikan ya, ibu bapa zaman sekarang sudah pun mula memberi perhatian tentang pentaksiran bilik darjah kerana anak-anak ini akan diberikan sijil di akhir pentaksiran yang menunjukkan apakah hasil pentaksiran tersebut. Namun kalau kita bercakap tentang pentaksiran bilik darjah, mungkin ramai lagi yang tidak tahu apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah. Silakan doktor. Okey, terima kasih Nisa ya. So berbalik kepada tadi, ibu bapa lebih memberi perhatian terhadap pentaksiran bilik darjah itu sendiri. Sebab sekarang ini pelaporan disebut PBD lah ya, semudah untuk kita ni. Pelaporan PBD dikeluarkan, bukan sijil lagi Nisa. Bukan sijil lagi. Sijil kita tunggu peperiksaan SPM insya-Allah. Tapi PBD ni setiap tahun boleh kita keluarkan pelaporan PBD disebut. Baik, berbalik kita kepada PBD. Apa yang kita maksudkan dengan PBD? Kalau tadi saya ada sebut bahawa pentaksiran pendidikan itu sendiri merupakan proses untuk kita mengumpul maklumat kan, tentang apa yang murid boleh tahu, boleh buat dan boleh amalkan. So perkara itulah yang kita akan laksanakan dalam PBD tu. So PBD merupakan satu pentaksiran yang berterusan yang dilaksanakan oleh guru lah dalam kelas ini. Yang mana guru boleh laksanakan pentaksiran berterusan ni sama ada secara formatif, iaitu seiring dengan pengajaran dan pembelajaran PDP, ataupun secara sumatif. Sumatif maknanya mungkin dia akhir sesuatu topik ataupun sesuatu tempoh. Kalau macam dulu kita ada ujian bulanan contohnya kan, dah habis 1 bulan kita belajar satu topik, maka kita akan buat pentaksiran. Tapi yang formatif itu dia akan berterusan seiring dengan PDP itu. Okey. Jadi dalam PBD ini antara perkara penting yang guru perlu beri perhatian ialah guru perlu membuat refleksi. Dah taksir, kita perlu buat refleksi. Dalam refleksi ini sebenarnya kita guru kita perlu membuat memberi maklum balas ataupun disebut feedback untuk melihat kelemahan ataupun kekuatan anak murid kita, ataupun kita boleh memberi feed forward ataupun tindakan susulan yang anak murid kita buat. Dah kenal pasti kekuatan dan juga kelemahan, so bagaimana kita nak menambah baik contohnya ya. Jadi kalau kita lihat segala proses mengumpul maklumat dalam PBD ini, pada akhirnya bila cikgu dah buat refleksi, kebaikannya ialah anak murid boleh mengenali lah kekuatan dan juga kelemahan diri dia dalam sesuatu perkara ataupun kemahiran. Kemudian guru pula sebenarnya dia boleh melihat kelemahan kekuatan murid pada masa yang sama, dia boleh melihat bagaimana dia mengajar. So mungkin dia perlu tambah baik dia punya
kaedah pengajaran itu ubah sendiri. Pendekatan. Ubah pendekatan sebab kita ni setiap seorang anak murid kita termasuk diri kita sendiri Nisa kan adalah unik. Betul. Cara kita belajar berbeza, cara kita faham sesuatu perkara pun berbeza. Betul. Jadi mungkin cara ni sesuai untuk Nisa, mungkin cara itu lebih sesuai untuk saya contohnya kan. Baik. Bercakap mengenai jenis-jenis pentadbiran bilik belajar, kita ada tadi formatif dan juga sumatif. Jadi apa sebenarnya yang membezakan PBB, formatif dan juga pentadbiran secara sumatif? Tadi yang disebutkan tadilah bahawa kalau yang formatif itu cikgu laksanakan pentadbiran itu seiring dengan PDP, pengajaran dan pembelajaran. Contohnya kan Nisa, biasa tak Nisa masa dekat kelas dulu kan, bila belajar dan sebagainya, dalam masa PDP tu cikgu akan tanya Nisa, apa jawapan untuk ini, contohlah kan. Pada ketika itu cikgu tanya, itu sebenarnya adalah kaedah pentadbiran. Formatif lah tu. Untuk melihat sama ada kita memahami atau tidak setakat apa yang diajarkan. Ya. Baik. Okay, itu formatif. Tapi yang tadi sumatif saya sebutkan, bahawa mungkin di akhir sesuatu topik ataupun di akhir satu tempoh. Seperti yang ujian bulanan itu. Itu dah habis satu tempoh, kita belajar mungkin banyak perkara dan kita uji ataupun kita taksi anak murid kita sama ada dia dah faham tak semua yang dia belajar sebelum ni. Sekarang kita faham formatif dan sumatif, bagaimana ianya berlaku dan bagaimana apa yang membezakan kedua-duanya. Baiklah, apabila telah pun mendapat hasil daripada pentadbiran secara formatif dan juga sumatif, apa tindakan yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru dengan hasil yang didapatkan daripada murid-murid ini? Okey, itu tadi saya pun ada sebut bahawa guru perlu membuat refleksi. Dalam refleksi ini, guru perlu memberi maklum balas kepada murid dan juga memberi cadangan tindakan susulan. Kalau feedback and also feed forward. Yang ini memang penting dalam PBD. Sebab barulah murid akan tahu bagaimana dia nak memperbaiki ataupun meningkatkan pembelajaran dia. Dan juga maklumat itu juga kepada guru bagaimana dia untuk membantu anak murid itu untuk menguasai sesuatu perkara yang telah dia pelajari. Baiklah, tadi Dr. Rahimah ada sebutkan tentang cara kita menukar pendekatan guru. Contohnya tidak semata-mata mendapatkan cara apa lagi yang mampu membantu murid-murid di sekolah. Contohnya ya, saya sendirilah ya doktor. Kalau saya dengar guru mengajar, kadang-kadang saya rasa macam ngantuk. Macam kompleks sangat. Matematik contohnya, kompleksnya lah kira-kira ni. Macam mana ya? Tapi mungkin apabila kelemahan saya dikenal pasti oleh guru tersebut telah mengambil pendekatan untuk melakukan kumpulan mentor dan menti di dalam kelas. Bila diterangkan oleh rakan sekelas, senang je fahamnya. Adakah itu satu bentuk proses pentadbiran yang dilakukan oleh guru tersebut juga untuk melihat? Okey, itu ini kalau kita lihat tadi bahawa tadi cikgu dah buat maklum balas dengan juga feed forward. So itu merupakan antara feed forward lah. Dia dah kenal pasti dia ada feedback, dia dah tahu kelemahan, tak boleh nak fokus dalam kumpulan besar. Maka feed forward dia bagi dalam kumpulan yang lebih kecil. So itu perkara yang kecil yang mungkin kita tak sedar dan cikgu sebenarnya telah buat. So cikgu tak perlu risau macam nak tahu perkara-perkara besar sangat ke, tapi sebenarnya cikgu dah buat. Mungkin lebih sekarang ni kita bantu supaya PBD itu lebih berstruktur dan lebih sistematik dilaksanakan. Baiklah, adakah jumlah murid di dalam satu kelas itu sebenarnya memberikan kesan ketika pentadbiran dijalankan? Ada setengah buah sekolah kapasiti muridnya begitu ramai, lebih 30 murid. Adakah ini akan memberikan kesan bagaimana pentadbiran itu dijalankan oleh seseorang guru? Satu guru contoh 50 murid. Bagaimana doktor? Okey, berbalik juga kepada tadi kan. Jadi kita sebut kaedah pentadbiran pendidikan kita ni boleh secara formal dan berstruktur sehinggalah kepada tidak formal dan berstruktur. Jadinya guru kalau misalnya kata ada murid yang seramai bilangan 50 orang dalam satu kelas, maka pada ketika itu guru perlu cari kaedah yang sesuai lah untuk melaksanakan pentadbiran. Dia tidak ada satu kaedah pentadbiran yang boleh kata orang guna pakai untuk semua. Tidak. Cikgu perlu kreatif dari segi itu supaya cikgu boleh melaksanakan dan pentadbiran itu mesti sesuai. Sebab berbalik juga kepada pentadbiran itu mesti merujuk kepada tujuan pentadbiran itu dilaksanakan. Ya, dan kita ingin memastikan penjaminan kualiti ketika pentadbiran bilik darjah dilaksanakan. Baiklah, untuk kita berbual dengan lebih lanjut lagi, kita akan berhenti seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama saya Nisa K di Bina Upaya Guru.
Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K dan Dr. Rahimah Adam yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM. Jadi topik kita pada hari ini ialah penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah. Kita nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan penjaminan kualiti dalam pentaksiran bilik darjah. Silakan Doktor. Baik Nisa, daripada perkataan itu sendiri penjaminan kualiti kan. So dalam PBD. So maknanya ini kita merujuk kepada satu piawai untuk menjamin kualiti pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru. Jadinya begini, sebab apa kita perlu ada penjaminan kualiti ini? Supaya bila kita dapat maklumat, kan tadi kita proses mendapat maklumat. Bila kita dapat maklumat ni, maklumat yang kita dapat tentang perkembangan dan juga tahap penguasaan murid ini adalah yang berhak diperoleh dan juga yang selayaknya diperoleh oleh murid dan maknanya tepatlah. Sebab kalau guru mentaksir dan memberi skor, sebab bila kita sebut skor sama ada dia dalam bentuk tahap penguasaan ataupun mungkin dalam markah yang kita biasa kan, markah. Jadi kalau kita nak bagi skor ini, kita kena pastikan skor yang diterima oleh murid itu adalah yang selayaknya diterima. Sebab kalau kita memberi skor yang tidak tepat, sebenarnya kita menzalimi anak murid kita. Katakanlah anak murid itu belum lagi menguasai membaca lah contoh. Tapi kita berikan skor tahap penguasaan dia dah boleh baca. Kita sebenarnya berlaku zalim sebab kita menganiaya anak murid kita. Memberi maklumat yang tidak tepat tentang keupayaan dia, kebolehan dia. Baiklah. Jadi hasil dapatan pentaksiran ini mestilah sesuatu yang tepat, yang sebenar-benarnya mengikut kemampuan murid tersebut. Jadi sekiranya ada kelemahan haruslah dibantu dan diusahakan terlebih dahulu sebelum kita berikan skor yang akhir. Baiklah, kalau kita bercakap mengenai penjaminan kualiti, pasti ada komponen-komponen yang digunakan untuk menjamin kualiti dalam menjalankan pentaksiran bilik darjah. Jadi apakah di antara komponen-komponen bagi penjaminan kualiti dalam PBD ni, Doktor? Okey, dalam penjaminan kualiti PBD dia ada 4 komponen. Kita ada pementoran, kita ada pengesanan, kita ada pemantauan dan kita ada penyelarasan. So kita akan pergi satu-satu dulu Nisa, ya. So kalau yang pertama tu berkaitan dengan pementoran, yang ini merujuk kepada pentaksir, orang yang akan mentaksir. Okay, orang yang mentaksir ini dalam konsep pementoran ini ialah supaya dia mendapat maklumat, dia belajar kan. Mungkin belajar itu daripada arahan guru dia ke, ataupun daripada bacaan buku, panduan dan sebagainya. Tapi maknanya perlu ada pementoran supaya dia tahu konsep, prosedur dan sebagainya, bagaimana nak melaksanakan pentaksiran bilik darjah itu. Dengan adanya pengetahuan baru kita boleh laksanakan dengan baik. So maknanya yang pertama pementoran. Bangun upaya lah kan, sebab program ini pun upaya kan. Upaya guru. Maknanya guru kena mengupayakan diri memahami konsep tentang PBD itu sendiri. Itu yang pertama, pementoran. Kemudian merujuk kepada guru lah ya, pentaksir. So yang kedua ialah tentang pengesanan. Kalau pengesanan ini lebih merujuk kepada kaedah ataupun instrumen yang akan digunakan bagi guru itu mentaksir. So kita kena pastikan sama ada instrumen tadi sesuai atau tidak. Macam Nisa sebut tadi, murid ada 50 orang dalam kelas, nak guna instrumen yang bagaimana yang sesuai digunakan dan untuk tujuan apa. Maka kepada ketika itu kita kena pastikanlah kaedah ataupun kita punya instrumen itu sesuai dan kita lihat kelemahan dan juga kekuatan instrumen. So ini kita lihat kepada instrumen, jaga kualiti instrumen, ataupun kaedah. Tadi jaga kualiti orang yang mentaksir, pentaksir. Okey. So yang ketiga ni ialah tentang pemantauan. Pemantauan ni lebih kita nak melihat kepada sama ada pentaksiran itu dilaksanakan mengikut prosedur seperti yang ditetapkan dalam panduan. Macam tadi kita ada sebut boleh dilaksanakan secara formatif, sumatif kan. So sekarang pemantauan, maka kita akan pastikanlah bahawa guru mentaksir mengikut prosedur. Itu pemantauan. Yang ketiga ialah penyelarasan. Penyelarasan ini kalau kita nak kaitkan, dia merujuk kepada skor tadi. Okey, skor tadi saya kata boleh dalam bentuk angka, markah, ataupun dalam bentuk tahap penguasaan yang kita guna dalam PBD sekarang ini. Nak pastikan bahawa guru macam Nisa yang mentaksir dan saya mentaksir kepada murid yang sama, skor tu sama ke tak?
Maknanya ada kebolehpercayaan ataupun ada kesahan pada skor tersebut. Baik. Maknanya skor yang diberikan tu selayak tak diterima oleh anak murid tersebut. Berhak tak anak murid itu menerima skor tersebut? Contohnya lah. Jadi itu 4 komponen yang telah dihuraikan: pemantauan, penyelarasan, pementoran dan juga pengesanan. Ada 4 yang telah pun dikongsikan. Tetapi kita nak tahu bagaimana sebenarnya pembudayaan kualiti PPD ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah. Guru-guru kita di Malaysia ada lebih 500,000 orang ya, kalau tidak silap saya. Jadi bagaimana kita nak memastikan PPD yang dijalankan itu tetap pada kualiti yang diharapkan? Okey. So, apa yang perlu dilaksanakan di sini dalam kita membudayakan penjaminan kualiti ini? Ini bukan sesuatu yang baru, Nisa, ya. Bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya guru kita sebelum ni melaksanakan ujian dan sebagainya dulu, sebab ujian tu merupakan sebahagian daripada PBD juga kan. Kalau zaman saya dulu sekolah lah, Nisa pun tak ada kot masa tu kan. Tapi nak menunjukkan bahawa penjaminan kualiti ini berlaku dari dulu lagi. Cuma sekarang kita jadikan ianya lebih sistematik, lebih berstruktur. So bagaimana kita nak membudayakannya? Pertama sekali, Nisa, memanglah kita kena cari ilmu. Kita kena cari ilmu lah. Maknanya setiap seorang kita yang diberikan amanah sebagai seorang guru, sebab pentaksiran ini merupakan sebahagian daripada tugas guru. Bukan sesuatu yang baru. Bila kita belajar memang kita mentaksir. Contoh je lah, dalam kehidupan seharian kita pun sebenarnya tiap-tiap hari kita buat pentaksiran. Pagi ni kita datang kan, nak pakai baju ni, kita buat pentaksiran. Baju saya mungkin padan dengan tudung ini. Baju Nisa mungkin padan dengan tudung, begitulah kan. Kita buat pentaksiran di situ kan, kita dapatkan proses. Matching tak matching, sesuai tak sesuai dan sebagainya. So begitu juga guru. Maknanya dah ada dah dalam sistem, tapi sekarang kita jadikan ini lebih berstruktur dan sistematik. So kita perlu dapatkan maklumat supaya kita tahu, kita guru tahu bagaimana nak melaksanakan. Baik, bercakap mengenai mendapatkan maklumat, bagaimana guru-guru maupun pihak sekolah ingin mendapatkan maklumat lebih lagi berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah maupun mengenai penjaminan kualiti PBD itu sendiri, Doktor? Baik, tadi saya ada sebut bahawa kena belajar satu. Dia belajar dan membaca. Banyak bahan kan sekarang. So kalau misalnya kita paling minimum yang boleh rujuk ni, selain daripada kita boleh dibimbing oleh rakan guru kita di sekolah ataupun kita pergi kursus dan sebagainya, itu memang cara yang kita boleh dapat ilmu paling minimum ialah kita boleh merujuk kepada buku panduan PBD itu sendiri yang telah dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Dan yang ini guru-guru boleh melayari portal bahagian pembangunan kurikulum ataupun BPK untuk boleh muat turun lah buku panduan tersebut, insya-Allah. Termasuklah juga yang kita sebut sebagai instrumen untuk kita melaksanakan penjaminan kualiti ini. Maksudnya instrumen ni lebih kepada macam senarai semak lah. Kan tadi kita ada 4 komponen tu kan. So jadi 4 komponen ini ada senarai semak tu yang mana pihak sekolah. Pihak sekolah ni bermakna daripada pentadbir sehinggalah kepada guru yang di dalam kelas. Yang boleh menggunakan senarai semak tersebut untuk kita pastikan sama ada kita telah melaksanakan PBD itu dengan berkualiti, insya-Allah. Baiklah, pastinya guru-guru di luar sana jangan lepaskan peluang untuk menambah lagi ilmu, memantapkan lagi penjaminan kualiti dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah bersama dengan murid-murid di sekolah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rahimah binti Adam selaku Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Pembelajaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk membicarakan topik kita penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah. Terima kasih penonton Didik TV KPM di atas kesetiaan anda menyokong Bina Upaya Guru. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.